Astagfirullah. Astagfirullahalazim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qadha ajala. Wa ajalun musamman 'indahu summa antum tamtarun. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون. Alhamdulillah, sama-samalah kita merasai syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi panjangkan umur kita, panjangkan usia kita dalam sihat wal afiah. Pilih kita untuk berada dalam masjid-masjid rumah Allah untuk kita menunaikan ibadat solat Jumaat, fardu maghrib bersama-sama. Dan kita hubung majlis ilmu agama kita untuk supaya kita memahami dalam bab ibadat, dalam bab hidup kita hari-hari, dalam bab kita ni selama mana kita nak jumpa dengan Allah satu hari, untuk betulkan keadaan ibadat kita ataupun keadaan hidup kita semua tu berkaitan dengan ilmu agama belaka. Bukan kita nak gamak-gamak agak-agak, ialah perkara hak kebaik ni semua tu ia tercicih daripada Islam belaka. Semua hak baik. Al-hikmatu dhalun al-mu'min. Semua kebaikan tu, semua tu asal berasal daripada Islam belaka. Tapi lebih baik daripada kita tahu bumi dia. Kita tahu daripada pokok, daripada kita panggil kata ambil daripada kata Allah, ambil daripada sabda Nabi ataupun asar daripada sebutan perbuatan sahabat salafus soleh. Itu makna kata lebih kemah lagi untuk kita melakukan kebaikan. Daripada kita berasa kata masyarakat nampak kata perkara ni baik, orang ramai pakai atas molek gini ni, maknanya kata betul lah molek. Tapi kalau lebih baik lagi, lebih syamil lagi, ialah kita ambil daripada agama-agama Allah melalui belajar ilmu-ilmu agama ni, belajarkan perkara-perkara hak kita panggil sakut dengan agama dalam kitab sebut, supaya kita buat dengan penuh hati, buat dengan wasapa 100%. Kata hak ni agama. Itu. Makna bila kita ni hadir semua dalam majlis-majlis ilmu agama Allah, mudah-mudahan Allah menambah lagi ilmu kita. Baik lagi amalan kita. Kerana kita ni duk nak kau tu semua. Kita dah hadap kau tu. Hadap kau mana? Hadap kau mati. Pasari-sari rak. Makna bukanlah kita nak kelik jumpa dengan Allah dengan kosong, dengan tak ada bawa gapo ataupun bawa tak banyak. Itu boleh kita nak bawa banyak lah bekalan kita, nak bawa banyak lah cadangan kita yang kita nak berjalan panjang di sana tu. Mudah-mudahan hidup kita sama tara yang Allah Ta'ala tak mati ini hidup dengan penuh berkat. Hidup kita dengan penuh matlamat kita untuk nak jumpa Allah ialah terduk senantiasa cari dan redha Allah. Cari redha Allah, cari orang panggil kata perkara hak Allah setuju, kena bagaimana dikehendaki Allah adalah bab hidup kita, adalah bab kerja buat, adalah bab amalan, semua itu masuk kita adalah hamba-hamba Allah yang diredha oleh Allah. Radhiyallahu anhum
wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha pada kita. Kita redha segala urusan, segala perbuatan Allah. Mana orang yang nak dapat redha? Ialah orang khasyia, orang takut, orang takwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang muttaqin, insya-Allah. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Muka 14 kita tengok di muka 14 tu. Duk di kepak dah. Duk bahas lagi benda-benda yang merosakkan semaya kita. Ketika duk semaya lah duk royak ni. Kalau tengah duk semaya, kita melakukan mana-mana di antara 21 tu lepas mari dah. 21 perkara ni bila kita buat tengah-tengah duk semaya, maka batal lah semaya kita. Punah lah batal-batal ni, punah. Rosak, tak pakai, tak jadi, tak bila kata kita semaya. Masuklah kata batal belaka tu. Batal bahasa Arab. So Melayu kita tak jadi, tak pakai, punah, tak dibila kata semaya. Batal belaka tu. Masuk dari kata batal. Maka hubung daripada 3 dah kita ngaji lepas mari dah. Pertama dia kata perkara yang merosakkan semaya kita ialah kita berkecek, berkata dalam semaya, tengah-tengah duk semaya kecek dengan sengaja tahu lagi kata hukum haram. Tu batal semaya. Pada mana oyak cerita orang gingai 3 orang. Hak jahil tukar seorang, hak pandai sikit-sikit seorang, hak pandai seorang. Maka hak pandai ni jadi tok imam. Bila jadi tok imam, hak ngai molek. Duduk ngai ni, tak 2-3 bau, akik terkebir Allah, tah berau dok yak ni, tah berau ngak tah berau. Bawa akik kebih ludah ikan pun pandai. Dia makan tekah tu. Cah makan ludah, bawa makan pak tarik. Tarik bau ngai. Hak bodoh suk ni, ikan makan. Ya. Ikan makan. Hak baba cerdik ni, "Hei, orang tak kecek masa semaya." Ya tegur. Hak jadi tu imam tu pun, mung pun supo habis kawe. 3 orang dah punah maya. Tu mana kata kecek dalam maya batal. Batal. Habis tu kita kena ngaji. Bila ngaji pak rupa-rupa bet tu rupanya ni. Kecek hak kita ngaji lepas mari dah. Pertama kita kecek sengaja tahu kata haram batal. Yang kedua hak kita ngaji lepas mari ialah perbuatan banyak. Anggota kita hak berat tu. Dan jika dengan lupa sekalipun, tak sengaja, tak sekelain, bilalah kita buat dengan perbuatan tu banyak, jadi punah nizam semaya. Punah rupa kita semaya. Semaya penama bergerak gitu lalu. Batal semaya kita yang kedua. Yang ketiganya perkara batal kita ngaji lepas pada ni, kita ulai-ulai supaya berkejak ya perkara apa ni. Iza taqarrara tahaqqaqa, bila kita ulai alik perkara hak kita ngaji lepas mari dah untuk kita kemah. Yang ketiga, kedatangan hadas kecil ataupun hadas besar tengah-tengah duduk semaya, ni ketuk batal, kita panggil batal air semaya kita. Jatuh air semaya, kita kecek pasal kampung-kampung. Air semaya jatuh. Air semaya jatuh batal wuduk dengan apa? 4 perkara nah. Pertama, keluar salah satu di antaranya, keluar sewaktu daripada salah satu 2 jalan. Tak kira lah keluar tu angin ataupun air kecing, berok, tubik kat dapat belakang, batal wuduk. Setuh dengan ataupun lelaki dengan perempuan ajnabi, tepuh kulit sama kulit, batal semaya rak, hilang akal, batal semaya. Kat mana jenera, tengah-tengah duk maya nyera, batal semaya. Ataupun so lagi kita panggil apa? Kata batal semaya lepas mari ngaji, ingat tak? Ingat dah. Ingat. Dia 4 perkara batal air semaya ni. Ketuk, kita panggil kecing, berok, ketuk. Tepuh dengan orang lelaki. Tepuh kemaluan. So lagi. Tepuh kemaluan kita. Kemaluan kita sendiri ataupun orang lain. Dengan tapak tangan. Batal air semaya. Maka bilalah datang hadas kecil, ketika tengah-tengah duduk semaya tu, jatuh air semaya kita panggil, batal semaya kita. Kerana syarat nak sah semaya kita, kena duduk dalam suci, ambil jok daripada takbir, suk sampai salih, kena suci semua tu. Tengah-tengah duduk berokok, batal semaya kita, batal juga semaya.
Habis tu bila kita duk semaya walaupun Jumaat, bila batal semaya kena keluar dah. Jangan buat tipu-tipu. Orang buat tipu ni haram. Contohnya kita semaya boleh 2 rakaat, duk dah ada sah. Tiba-tiba ketuk celah tu. Lepas tu nak tubik takut orang lelaki wicang. Orang lelaki kata ketuk dah nanti tu. Kita pun nak tubik rasa malu. Lepas tu buat semaya, buat belakang orang panggil, buat tah semaya. Walah tu buat batal dah. Haram perbuatan tu. Jangan buat. Esok kalau lah nak tubik tak boleh kerana sah belakang ni ketak berdoa, duduk nyatok. Wi tanda kata kita tak semaya dah. Kita batal dah semaya kita. Jangan buat kata kita semaya. Kerana kita tak pakai dah semaya tu, duduk nyatok. Bila ada peluang boleh tubik, minta jalan tubik. Dia mau faham tu kata kita batal semaya. Habis tu bila lah kita batal semaya tengah duduk semaya, sunat pekuk hidung. Ulama kata. Supaya orang hak belakang-belakang suka kata boleh ada patah jagung tu. Nampak pekuk hidung molek tu. Ataupun ya ketuk parak berdoa tu hang sampai pekuk hidung diri. Aku selagi kena cadar dah tu. Pekuk ulama kata sunat pekuk hidung. Tu yang ketiga, makna kedatangan hadas kecil atau hadas besar. Hadas besar ni kita panggil junub. Junub tengah duduk semaya keluar air mani lah junub ni. Dan yang keempat hubung daripada tu 21 perkara yang menyebabkan batal semaya kita. Pak, gapo dia yang keempatnya? Kedatangan najis yang tiada dimaaf akan dia akan najis. Tengah-tengah duduk semaya batal najis. Kena najis. Najis ni jangan kena di 3 ni. Pertama tubuh, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat kita semaya. Adapun kedatangan najis bukan di tubuh, bukan di pakaian, bukan di tempat, tapi bira-bira, tak ada hal. Kita duduk semaya, anak kita canyo kecil bira kita semaya tu. Najis dia panggil. Tapi tak kena pun di kain, tak kena di tubuh, tak kena di tempat kita sujud, kita tak tangi. Tak batal. Teruslah. Namun duk mayang oleh-oleh anaknya kecil tapi kita tak budak meninggal beradu. Jangan beradu maya terus lah. Anak najis tak ada mari lagi pak kita. Hak duk royak kata kedatangan najis, hak tak maaf ni, najis kena di kain, kena di tubuh, kena di tempat-tempat kita nak sujud tu. Kita sujud pak kena dah tak cecok. Tak ada air terus. Tu benar. Dah kita mata pandok. Pakai spek dah. Nak maya pecah spek. Sujud lah. Tak nampak kata tu tak cicok. Duk ramak ke lai mozaik. Dah lai mozaik hitam putih, hitam putih, hitam putih. Kata lai mozaik dah tu puak. Teh bangun pak nilih. Baru berak saat ni. Orang panggil tak cicok moni. Hak sakit perut. Nah, batal. Pasal apa? Pasal tak cicok orang panggil najis tak dimaafkan. Najis hak syarak tak maaf. Hak syarak maaf ni sikit-sikit. Contohnya semacam mana? Sayak-sayak katu. Sayak katu najis. Ibu katu. Ataupun sumuk-sumuk bangkai-bangkai sumuk hak mapuh. Najis belaka tu. Bila sebut atas bangkai, hukum dia najis. Maka bila najis, ya kena kira. Najis ni maaf kata maaf. Kalau lah kecil berdoa, natai yang darah tak mengalir macam mana sumuk ataupun katu, natai-natai duk terbang tu, kita gijak kaki kita, kadang-kadang duk tapak kaki, najis pada hukum. Tapi dimaaf. Maka bila dimaaf, maya kita pakai. Ada royak kata datang najis tak dimaaf, kira najis gapo? Darah, air kecil ataupun tahi cicak tadi. Habis tu bila-bila kita masuk maya nampak dia mau duduk rokok ataupun duduk sujud. Bila sujud ia mudah nampak sangat telapak kaki dah. Tak nampak tahi cicak tepek kaki, gi cuak dia selalu nyanyuk dia. Cuak dia tahi cicak kaki, maya tak sah. Tak sah nanti ya sudah, ni setengah-setengah juru doa nanti sudah dulu. Baru sudah baru gi cuak, dia mau maya tak sah ni tu. Masa apa tahi cicak kaki. 3 rakaat kawai tu gamu. Letih beri. Dia tak sah mula gitu. Bila tak sah mula, cuek dah. Tak erti nak pergi lagi lah cara dia tu. Ni habis tu kita royak sini bila esok dia mau cuek mana ada har tu. Kita kena faham lah kita tengah-tengah duduk semaya dia mau cuek kita. Tapi tu takut cuek saja besok. Royak selalu main cuek-cuek kan dia bang. Anci cuek-cuek. Royak halu dah dia mau maya tak sah tu kaki cicak kaki ni cuek cah-cah kawan pun tak tahu gak nak isyarat. Gapo dia dak. Kena royak halu tak cicak kaki tu. Tak iya kaki tu. Ataupun kain dia mau cari tu, punggung tu bek puang dah. Tak sah tu. Kain cari.
Lek belakang betul punggung. Ada gaduh-gaduh yang jadi kau ni. Anak kita kadang-kadang ya gurau main sama-sama dia. Nyambik kain buat main umum. Kadang-kadang ya gurau dengan kain kita tak. Gurau cari berang. Jadi pak molek budak-budak yang cilik di pak molek taruh lemari molek. Bahaya nak pergi maya subuh kagak gaduh-gaduh ambil semaya dengan orang nak komak bakal kain tu kan. Hak anak gurau malah. Hak cari tu pergi gaduh-gaduh Allahu akbar masuk. Orang lelaki duk cari dah. Okey semaya dengan kain cari dia tak batal maya dia. Pasal apa dia tak sah mula lagi dah. Tu kena tegur ah. Kain dia mau cari tu. Maka gitu dah main tak main dah cuek-cuek. Royak terus dah. Kita pun kalau dia mau cuek, dia mau royak itu tak sah terus akan bergaduh semaya kita. Tak pakar dah maya tu. Makna bila dah tengah-tengah duk semaya ada najis hak tak dimaaf, maya kita tak sah, tak pakar kena bergaduh pergi basuh najis air maya tak guna. Ni ada sengah ya atau kerana kita jijak dah air kena ambil dak air maya mula. Lah duk ada pakar hak punah air maya kita. Kecing ketuk berak tadi dah keluar sewaktu daripada dua jalan. Setuh laki-laki wanita hak sah nikah, setuh kemaluan, so lagi apa ni? Apa dah? Hilang akal. Tidur, gilo, batal semaya. Pak karo ni. Lain pada pak ni tak batal wuduk kita. Walaupun jijak tahid tak sah atau tahid air, tahid lembu, tahid gajah. Tak batal maya tu. Cuma pergi basuh najis tu baik, terus maya mula. Bila datang najis, hak tak dimaaf. Dan yang kelima nyonya daripada kata 21 perkara yang menyebabkan baik maya kita tak pakai, hak kita panggil batal, tak sah tu. Syak pada niat. Apa dia syak? Ialah taraddud, pergi datang, ataupun hati kita di antaranya niat dengan tak niat sama-sama berat. Syak pada niat atau pada takbiratul ihram serta panjang masa soknya. Syarat lagi lah. Sok kita ni panjang, patah maya. Masa kita duduk maya ni, tengah-tengah duduk baca Fatihah, aku niat maya ngorek ke maya iso saat ni. Tu mari sok lah hati kita. Masa lama kita sok tu, batal maya. Batal. Dobek tel lama ni kata ulamanya sekiranya kalaulah duk sampai tahap 2-3 minit lama tu. Kalau kau dah kata litah lah kaligu, lepas tu mari sekadar kata 2-3 4 saat gitu tu tak masuk lagi Tak masuk dalam kata lama lah. Kalau lama duk masuk kata dia kira pada uruh lah lama ni. Pada uruh makna kata kita duk bila ni ngorek ke iso. Engkau siapa kata duk kira-kira lah hati kita lamanya. Tu bila kata lama tu. Jadi bila kita sok pada niat kita atau pada takbiratul ihram, ketika kita takbir kita niat tak ni tu, serta lama masa kita sok tu, batal dah maya kita. Ngorek ke iso niat ni, ngorek ke iso. Bila lama ni batal maya. Ataupun kita sok suta tapi dapat, mana dapat keputusan. Ngorek ke iso hak ni kita maya ngorek niat tu. Kita ku niat gerbeh ni batal maya. Pasal apa? Pasal hak you putusan tu tak betul. Bagaimana you buat kerja? You maya ngorek, gini niat ngekah. Tak pakai maya tu. Hak pakai ke mana? You buat putusan kena dah. Macam ngorek ke iso ni aku niat ni. Ngorek dah. Kena dah tu. Tu pakai tu. Lafaz apa? Masa kita usolli tu usolli fardhu isya, tapi pihak kita niat oleh hati ngorek tu lain. Tu pakai. Kerana niat ni ya kira oleh hati. Adapun kita berlafaz tu baik tu lain. Walaupun kita berlafaz nawaitu sauma ghadin, tapi kita takbir Allahu akbar aku maya ngorek ni. Masa dia berlapar tadi dia nak puasa. Suku sakat haludau. Tekah dia berlapar belum nak semaya nawaitu sauma ghadin, nak puasa esok. Tapi biar akid takbir yang niat maya ngorek 3 rakaat ngikut imam. Apakah dia tak kira dia hak nong hak berlapar kerana berlapar tak masuk lagi lah semaya. Dia kira masuk dalam semaya tu muftatahatun bitakbir. Mulai dengan takbir. Takbir maka dia menyertai dengan niat dalam tu. Situ mula maya.
Adapun kita belum pada takbir ni duk usolli tak masuk lagi dalam semaya. Tak masuk lagi dalam semaya. Banyak masa ni seperti ni ya. Kakak pertama yang keluar tu tak putus sel lagi kata minggu ni. Itu Oh tu panjang berdoa tu. Panjang. Duk sok tu panjang batal dah. Batal dah. Panjang dah tu. Masuk dalam kata dobit teh kata panjang masuknya masa sok tu. Panjang dah tu. Sekiranya kalau lah kita marilah lah kaligu, lepas tu buat putus sel. Oh, no dah ngorek dah ni. Selamat Kalau lagu tu selamat. Kalau duk hanga siapa habis dah Fatihah, duk sok lagi. Tak ada nak rokok sekalipun, dibilai kata tak pakar dah maya tu. Masuk dalam kata lama dah tu. Nak takbir lain pasal maya kita batal dah. Maya kita tak pakar dah tu. Pakar kita ingatlah hati aku keluar daripada semaya. Semaya aku tak pakar dah ni. Atau niat takbir mula. Adapun kalau kita syok masalah baca Fatihah. Masalah syok baca rukun kauli Fatihah ke gapo ni. Hak ni kita kena ulas semula. Bisa kata kita pak duk ya golek ke kita syok ni kita maya Jumaat. Tak imam maya siapa kata wallahdallin amin ramai-ramai tak imamnya baca surah galik dengan surah tak imam galik ni aku baca dak gi Fatihah ni tak imam nak rokok dah. Tu kena baca. Kerana asal baca dengan tak baca ya asal tak baca. Kena baca Fatihah. Walaupun pada hakikat sebenar kita baca dah Fatihah ni tapi dah mari sok ni. Apa dak? Kita baca dah Fatihah. Lepas tu hawa duk galik duk dengar tak imam baca surahnya mari terlitak membaca dak gi Fatihah ni. Tu panggil sok tu. Maka kena baca tu kau tu. Kena baca Fatihah. Kalau mari sok dalam sujud kita ngaji. Sok dalam sujud. Hak tu kena tambah satu rakaat. Panggil rakaat kita tak dilarang. Kena tambah satu rakaat lagi. Bahkan ada ulama kata gini, sekiranya kalau sudah kita beri salat dah. Sekiranya masa tak panjang, patutnya mari sok. Masa rakaat yang ketiga tak baca Fatihah. Kena kembali masuk dalam semaya baru tambah satu rakaat baca Fatihah. Tu beri salat dah. Apatah kalau duduk dalam semaya tak beri salat lagi, kena tambah satu rakaat. Kalau rakaat kita hak yang ketiga contoh dak, larang. Tak boleh kena ada Jumaat kena selesai daripada email dulu kerana wajib ikut email. Walaupun dalam rokok. Kerana email ni kena ikut dia. Selama mana email tu bawa kita kena pada jalan. Email buat perbuatan dia tak salah. Bagaimana aturan dalam semaya dah. Adapun tak email pergi rokok sampai 4 kali tu tak wajib ikut lah. Tak email lebih perbuatan, rokok sekali 4 kali. Itu salah dah tak email, tak boleh ikut. Waktu kita kena tegur. Gitu. Itu yang yang keempat dah. Yang kelima, sok pada niat ataupun pada takbiratul ihram. Ya mari sok musok ni. Kerana setan ni dia nak merosakkan kita. Mari litah ni. Habis itu satu amalan belum pada kita nak akid takbir masuk dalam semaya. Sekiranya kata kita ni mari sok musok. Kita panggil waswah tu. Ambil tangan kita, bahkan letak atas hati kita, baca kul a'udzu birabbin nas hingga akhir. Supaya kita nak jaga hati kita daripada penyakit waswas. Nak sok-sok ni waswah tu lah. Baca dak gi niat dak gi tu waswah. Baca kul a'udzu birabbin nas tak dalam hati kita belum pada takbir. Masa tok bila duk qomat. Boleh-boleh kita tak supaya nak jaga hati. Ya mari kadang-kadang perkara ni meragukan kita ketika kita duduk semaya nak rosak nak rosak ni. Dan yang keenamnya sok pada satu syarat daripada segala syarat sembahyangnya sembahyang seorang tu sok lagu mana sok pada satu syarat semaya seperti lagu mana ni seperti zuhur upamanya padahal berkekalan atas soknya zuhur upamanya rupa lagu mana satu syarat ni? Dia kata syok pada satu syarat daripada segala syarat semayanya seperti zuhur upamanya maya zuhur padahal berkekalan atas soknya. Ayat ni syarat mengetahui ampunya waktu sini.
Faham? Masuk lagi waktu ni. Masuk ke tak masuk? Masuk ke tak masuk? Tu sok. Masa mana? Masa duduk semaya. Batal maya weh. Kita maya kan? Allahu Akbar. Masuk lagi zuhur ni. Dia tengok ni masuk dah. Lepas ada takbir. Kalau belum ada takbir tak batal mula lagi dah. Ni lepas ada takbir dah. Lepas tu mari sok. Sok ke dak waktu ni? Orang baik dak kisah ni. Wasa apa bunyi dah orang baik. Ya mari gitu. Masa duk maya. Masuk ke tak masuk lagi waktu. Maka batal lah semayanya. Kena yakin kita ngaji bab masuk waktu lepas mari. Kena 100%. Kena yakin tu. Makna yakin di sini ni ikut bagaimana kita ijtihad lah. Ataupun dengan zon sekurang-kurang kata masuk dah waktu. Barulah pakai. Ni mari duk sok. Masuk kata masuk. Masuk kata masuk. Tengah-tengah duk semaya. Tak madu. Batal maya kita. Mana? Gitu. Tu. Tu dia tak panggil maya mula gitu. Tak panggil batal kerana ni duk cara perkara yang batal semaya. Makna kena semaya dulu. Tengah-tengah duk semaya, bila pergi melaku mana-mana daripada 20 hatu ni, batal maya. Rosak maya. Adapun tak akid takbir, tak maya lagi. Bila tak maya lagi, tak jadi batal. Dan yang ketujuhnya, perkara batal semaya taraddud. Baca gitu. Taraddud. Bahasa Arab, bahasa Melayu kita gapo taraddud. Pergi datang. Kayak gitu hati. Kayak gini. Ini perasaan ni. Perasaan hati kita kayak berasa gitu. Kayak berasa gini. Tu taraddud. Ia pada apa sembahyang yang diniatkan, adakah ia zuhur atau asal upamanya contoh supaya tadi lah. Contoh orang panggil sok pada niat tadi. Ini yang mari supaya atau mari taswir rupa ataupun tafsir lagi. Yang mari teringatlah hati ataupun mari berasa kata maya tadi ku niat zuhur ke asar tadi atau panggil taraddud. Wasa kali-kali zuhur, ke sekali-sekali wasa asar. Mari niat, mari duk sok lah hati ataupun kita panggil duk gi datai tu. Umpamalah. Maka jadi menyebabkan batal juga semaya lagu tu. Batal juga taraddud hati tu pada niat tu. Niat sepasal ni kita maya ngorek ni. Mari terletak aku maya niat maya ngorek ke iso. Bila duk gi mari gitu batal semaya. Gitu. Dan yang ke-8 hendak atau yang ke-8 niat hendak memutus akan sembahyang. Tengah-tengah duk maya, kita niat beradu dulu Nanti maya tagi tak apa, batal serta-merta. Tengah-tengah duk maya kita rasa nak beradu semaya. Niat kata kodoh maya tagi tak apa. Walhai maya kaat dah ataupun 2 rakaat dah ya semaya. Mari niatlah hati beradu dulu Panas sangat ni maya ni, tak sedap ni, maya tagi sedap. Batal lu dah. Walaupun dia maya terus hingga sampai habis 4 rakaat. Maya tadi tak madum, tak pakai kerana masa dia maya tu dia ada niat nak memutuskan sembahyang. Nak memutus kita panggil niat nak beradu. Niat nak beradu semaya. Maka batal lah semaya dengan niat itu. Habis tu hati kita ni jangan duk niat tu kalulah waktu semaya tu. Tengah-tengah duk semaya kau dulu beradu dulu maya tagi. Tu panggil niat memutuskan sembahyang. Kesembilannya daripada 21 digantung hendak memutus dia akan sembahyang dengan sesuatu. Kita panggil ta'liq. Gantung bahasa Melayu, bahasa Arab panggil ada ta'liq, ada buat ta'liq. Kalau lagu ning ku nak maya, kalau guning ku nak beraduh maya panggil ada buat ta'liq. Contohnya kita ni ada janji buat orang. Janji nak pergi makan pulut ataupun nak pergi kano-kano. Maya tengah duk maya tu teringatlah hati kita, niatlah hati kalau dia motor mari tagi ku nak beradu maya. Batal dah maya kita. Walhal dia tak tahu lagi. Batal dah masa kita niat gitu. Kita pergi niat sakut dengan satu-satu benda. Kalau dia mau panggil ku tagi ku nak beradu maya, dia mau tak mai panggil batal dah. Kalau anak ku jaga lendo tagi aku nak beradu semaya. Anak tak jaga lagi batal dah semaya. Itu panggil niat ta'liq. Niat kita ni hendak berhenti sembahyang. Yang niat itu. Niat nak putus maya.
Tengah duk semaya lah duk royak ni. Ada pun kalau belum ada semaya tak jadi lagi. Belum ada semaya tak jadi duk kira ni. Duk royak ni sekiranya dalam semaya, tengah duk semaya, hati kita mari niat kata kalau orang panggil, kalau anak jaga, kalau demo telefon mari, ataupun kalulah nasi gelegak, mana mau duk tak nasi. Nasi gelegak kau nak wadu semaya. Batal. Ni batal. Batal semaya. Punah semaya kita. Dan kesembilannya digantung. Sembilan baca dah ni. Gantung memutuh akan dia akan semaya dengan suatu. Dan kesepuluhnya memaling, baca memaling tu. Memaling akan sembahyang yang ada ia sembahyang di dalamnya dalam semaya kepada sembahyang yang lain. Lagu mana rupa ni? Tengah-tengah duk maya ngorek ataupun dia duk maya sunat, dia mari paling rugi maya sunat ni maya qada mari malinglah hati. Anda maya sunat ni, Allah aku banyak lagi qada. Lah hak ni tak jadi aku nak niat qada. Tengah-tengah duk maya, tu panggil memaling. Memaling sembahyang yang ada ia sembahyang dalamnya dan maya tu kepada sembahyang lain. Tengah-tengah duk semaya. Ada pun belum pada masuk semaya lain. Kita pergi pak nak masuklah masjid, nak maya sunat tahiyat masjid. Bawa nak akid takbir, ni ingat dah lah hati nak maya sunat tahiyat masjid, bawa nak akid takbir. Aku banyak lagi qada subuh hak lepas mari. Masa duk wairung duk akid tayammum tu dulu. Apa salahnya kalau ku qada habis-habis, sungguh pun kata fadilat semaya sunat tahiyat masjid ni lebih. Tapi qada wajib, qada tu belum ada masuk maya. Hati akid takbir Allah, ku qada subuh. Qada sakit kunuk tu. Kek kunuk punah ye. Ni ngau nak qada gua ana subuh kunuk ada. Tak sakit kunuk tu sampai aja kunuk. Kunuk nanti kau sore le bilik. Kau sore boleh. Allahumma hdini fi azhu. Apa tu? Qada subuh. Masa duk main kau seka dulu. Dah ni juruh dah, ingat dah baik dah, molek dah, kembali pada jalan dah. Qada kelik lah, duk sakut situ maya kita. Pahala ni bila masuk dalam masjid, sunat kan kita maya, sunat tahiyat masjid, sunat kapik waktu. Bila lah ada sunat-sunat kita qada lah celah tu. Walaupun nampak kita maya sepun maya sunat, walah kita duk qada. Qada apa? Qada subuh. Pas kunuk, ya tak faham. Kunuk sunat abad. Bila atas sebut sunat, pakar tak maya kita kalau kita tak maya. Kita tak baca. Pakar. Ada. Cuma kalau kita nak fadilat kelebih, sujud sawi. Kalau kita tak sujud sawi, pakar maya tu. Pakar. Sah. Gitu. Jadi nak royak rupanya kalau kira kata, kita duk maya sunat. Lepas tu mari hati terletah, okey maya sunat. Aku banyak lagi qada. Lah, kira qada lah. Batal sembahyang tu. Orang panggil memaling niatnya. Hanya seorang tu. Ada ia dalam semaya tu kepada sembahyang yang lain. Tak pakai semaya tu. Sebelahnya daripada kata 21 perkara yang menyebabkan maya kita batal tak pakai. Apa dia? Mengerjakan suatu rukun fi'li pada yang bukan tepatnya. Mengerja dengan sengajanya. Kerja ni kita panggil kata buat tu lah. Giduk tambah rukun fi'li. Kerja rukun fi'li ni pada bukan tepat dia dengan sengaja, dengan sekelain kita panggil. Contohnya seperti sujud ia seorang semaya tu dulu daripada rokok. Kena lakah tu. Lakah baris tu. Dulu daripada rokok tu. Likung betul. Kita demo ada lakah tak tu? Tu. Seperti sujud ia dulu. Lepas tu kalau kita tengok baris lek bawah, kedua belah pula dah. Jadi daripada rokok duduk lek bawah ni. Gitu tak kita baru, gitu tak? Lepas tu buat bong lip buat likungnya bulat terus dah atas daripada rokok supaya kita gambar ibarat kita lakah tu. Lakah baris tu. Seperti sujud ia orang semaya dulu daripada rokok. Mana biasanya kita semaya dah, rukun dia kena ada tertib. Tertib mana hak dulu, buat hak ke dia. Sepatutnya kena rokok dulu lah lepas pada baca Fatihah ni. Tiba-tibanya pergi sujud dulu. Gini pergi sujud dulu. Sujud dulu tu panggil lakah. Tu, lakah.
kerja satu rukun fi'li yang bukan pada tempat sepatutnya tempat rokok, yang pergi sujud dulu. Maka batal lah semayanya. Hak batal tu dengan sengaja duk royak tu. Banyak ke dalam perkara yang batal semaya ni dengan sengaja. Banyak ke lah. Hak dengan terlupa ada juga batal. Ada juga, tapi kebanyak ke bila kita kerja, kita buat dengan sekalian dengan sengaja, banyak ke jadi batal. Adapun kalau dia pergi sujud dengan terlupa, sepatut kena rokok dulu, geraknya pergi sujud dulu, terlupa, Allah kau terlupa dah lah. Lepas tu kembalilah kelik, bangkian, lepas tu rokok. Lepas tu teruskan ikut bagaimana tertib dia. Nah. Ada oyak tu sekelain ni. Sekelain pula malah rokok hari ni. Pasal sakit orang pinggir pakai nak sujud halu ah. Roknya pergi sujud batal selalu dah. Tak pandai, tak pakai semaya tu. Gitu. Yang kedua belah berpaling dadanya daripada kiblat dengan sengaja. Dada ni masa kita duduk dalam semaya ni mesti kena duduk arah kiblat. Duduk melana ni. Adapun paling muka tak apa. Paling kat mana pun muka dada kita boleh tetap kepada kiblat. Muka paling Cuma kalau tak ada hajat hukum makruh. Kalau ada hajat boleh paling. Duduk semaya aku 2 malam tahajud masjid. Malam ni masuk angin ku anu. Dia semangat tinggi dah dengar kelebihan fadilat maya tahajud bangun malam. Mari maya aku 2 malam setengah. Tengah-tengah duduk semaya bunyi kukik. Bunyi orang duduk suka dek tabir. Tamak ke nampak malaikat. Orang mata tak olek lah kita tu. Nak sebut mata juling namanya berasa hati dia pula dah. Tapi sebut dah ni tu. Tak ada. Nak katakan ada orang dengar dalam laisuk. Mata dia tak betul lah kita kata tak. Mata yang dituai tu sepatutnya kena hitam kat ni tapi pergi kat lain. Tu tak apalah. Tu kejadian Allah Ta'ala jadi atas dia. Sepatutnya ya lebih afdal masa kita semaya kita kena tengok tempat sujud. Dah mata Allah menjadi gitu jadi mata dia hitam kat atas. Tak ada salah dia. Tak makruh hukum dia. Hodok royak kita orang biasa ni. Kita orang biasa mata molek sepatut kita kena tengok tempat sujud. Tiba-tiba rata mata hitam tengok kat tu, tengok kat ni. Ada weh orang macam tu. Tengah-tengah duk maya ni kita lalu ya hitam kita. Maya semua. Ada. Tapi itu saya oyak dah pia-pia. Ada. Dua kereta ada utang. Dia tak kereta, dia tak boleh panggil. Ni orang tak ada juling, dia orang biasa lah. Orang biasa, pokatik. Hekang pokatik kan. Dia maya sunat, Allahu Akbar. Kita lalu tepi dia tu. Lalu nyung hitam kita pak sudah kan. Tu apa dia ni hitam kok. Hari tu sehari kita lalu, tapi dia hitam pula. Kita akik kening. Bahawa kita akik kening dia gagik. Dia suruh tegur ke mari. Dia gagik juga. Kamu tak ambil no. Wah hitam kok orang sangat tu dak semaya dak gaduh-gaduh kat orang lagi. Maya batal tak batal pasal muka ya paling kok tu kok ni. Dada ya tetap tu. Dok oyak sekiranya kalau tak ada hajat makruh kita paling kiri kanan atas bawah. Hak afdal hitam pak sujud. Ada pun kalau ada hajat macam mana duk oyak tadi maya malam-malam ku 2 ke 3 bunyi kongkang-kongkang paling tengok dulu nak kata gano mari senyap-senyap di belakang nak kata kita ambil duit lebih. Tengok dulu jaga keselamatan terok. Kat hatu tak takut buat arok. Tak takut kat hatu takut orang. Tapi kalau mari tak ada nak ambil dah lipas tu akan mari besok lipas. Lari dulu gitu. Boleh. Mana kita hitam dengan ada hajat tu boleh. Asal dada kita tetap kepada arah kiblat. Mana bilalah dada tu berpaling daripada kiblat dengan sengaja duk ayat ni. Dengan sengaja. Dengan sengaja ataupun dengan lupa dan panjang masa berpalingnya. Tapi dia hak kata lupa ni, kalau lupa sekejap tak apa. Kejut bom bunyi orang budak-budak duk start mutu yang nepuh enjin mutu paling tengok. Dada paling pada arah lain pada arah kiblat serta ia paling dengan cepat-cepat tak batal lagi semaya. Sekiranya kalau ia paling tu lama paling tu
dengan lupa lah doyak ni, maka batal lah. Tu dobit teh kata batal paling dada daripada kiblat hak dengan sengaja, so lagi dengan lupa, panjang masa paling nyu. Batal lah semaya. Ke-13 memberi salam dengan sengaja pada barang bukan tepatnya. Tu duk dia kira lagi sepatut baca Fatihah, hanya tes salam dah tu kata. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang mari kejut. Hak dok royak kata beri salam tu dengan sengaja, dengan sekelain. Adapun dengan terlupa, dengan tergagik, terlacak lidah, tak batal tu. Itulah wujud hikmatnya. Hikmat kata, kalau dengan terlupa, dengan terlacak lidah, dengan hanyut, ya ada kadang-kadang hanyut. Hanyut fikiran kita ni jadi sutuk dah. Dah gerang tak saya buka lagi. Nya katuk panjang lagi. Nampak perakat siapa tahu tak apa. Kerja pun tak ada. Demo lain duk pergi buat juga kat wang kriang. Mau klik buka kedai kat tani nampak jaya belakang kerja kita ni Allah tak boleh pergi lagi ni. Fikir kat tu pun sutuk, hak ni pun tak nampak, situ pun gelap. Bawa siapa masuk dah semaya duk fikir lagi. Allah. Bolah dalam semaya kita ni. Bila kita masuk sijik becak lipat tak situ dulu. Dunia kita tak dilipat kita tu. Masuk dah sijik kosong dulu. Kosong dulu kita dengan Tuhan. Ni kadang-kadang kita bawa masuk pakai dalam sijik. Allahu akbar nyu hati kalau ambil katik kedai di wang keriang nak molek tu. Mana hati kita duk fikir dah. Hanyut. Tengah-tengah duk fikir assalamualaikum. Lupa dah aku. Misalnya tu tengah duk baca Fatihah. Kalau dengan sengaja batal. Kalau dengan terlupa terlacak lidah tak batal. Ya semua kait dengan sengaja tu. Dosa kita baca lagi. Ke-14 terbuka aurat. Lagu mana rupa buka aurat ni? Terbuka paha. Ya ibarat kita kecek Melayu ni, kalau sebut bukan kerja kita. Bukan kita buat, orang lain. Tersenyum, makna senyum dengan tak khabar. Senyum saja, hak tu kita sekelain senyum wi, kok bujai. Hak tu sekelain betul-betul. Ya lain tu. Berbuka, terbuka, lain. Bila sebut atau berbuka, kita sengaja pegang kain, selok tu. Tu kita kelai. Ada pun terbuka kita tak ada sengaja, angin mari pupuk hingga sampai terbuka kain kita. Tu panggil terbuka. Okey, 14 atau terbuka aurat. Lagu mana? Bermula yang muktamad jika membuka akan dia akan aurat oleh yang lain daripada angin, maka batal semaya nyo seorang tu semata-mata. Kalulah aurat kita dibuka oleh benda lain daripada angin, batal semaya. Lain pada angin, ada pun angin tak batal. Tengah-tengah duduk semaya, nya mari pupuk di angin beruh. Akik kain kita nampak habis paha-paha. Paha kan aurat kan? Naik atas pada lutut kita katuk dengan cepat-cepat, tak batal semaya kita. Lain daripada angin ke apa? Boleh ke kalau kita semaya rumah anak kita Anak kita hak baru boleh teteh setahun dua tu, tengah-tengah duduk semaya, yang mari lek belakang akik kain. Jeng. Apa habis? Anak jadi batal tu. Batal. Kero. Kero ya terbulah kero. Orang duk pitah beruk putus. Jaring ada 2 inci. Masuk dalam rumah tengah duk semaya. Beruk perang akik kain. Nah, tengok. Ya suka beruk. Kik beruk suka. Tak rasa tengok kata baik ni. Ada koyak tu lain daripada angin tu. Lain daripada angin. Hak ni hak tak batal. Ada pun lain daripada angin, maka batal sembahyangnya semata-mata. Dan jika membuka akan dia akan aurat tu oleh angin dan ditutup akan dia akan aurat tu dengan segera, maka tiada membawa kepada banyak perbuatan pada menutup akan dia akan aurat dan tiada berulang-ulang keduanya. Apa kedua? Yakni menutup dan membuka tu. Maka tiada batal sembahyangnya. Angin mari. Kita katuk cepat-cepat. Dengan kita katuk perbuatan tangan kita, pergerak kita tak ada jadi banyak. Hingga siapa punah nizam semaya kita. Tak batal. Ada pun kalulah ule hak tular. Jadi rupa semaya punah dah lah. Maka bila punah rupa semaya, batal juga semaya. Gitu. Ini banyak dah ni deh. Dan ke-15 mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa. Wallahualam. Oleh lama lupa banyak-banyak. Gapo katik ngaji ni lupa dah banyak dah. Tak ada nak takak dah.
InsyaAllah. Tu masuk dalam ni ule-ule bila acak kali batal juga. Walaupun asalnya angin ni tak batal. Dengan perbuatan angin tak batal, tapi oleh kanduk ule-ule hak tu lah punah. Batal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita ni muka berapa dah gitu? Muka 51 dah. Situ dah. Duk di bab yang ke-8 dah. Tengok di muka 51 kitab Penawar, di muka 51 bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Apa maksud, apa makna, apa yang dikehendaki hak kata besar ke diri ni? Makna kita tambah angin dalam diri kita. Masuk ke dalam necang, tai anginnya debuh tayar tu bung tai mulut hangga siapa besar-besar diri. Bukan maksud gitu. Besar ke diri maklum, yakni kita berasa kata kita hebat, kita lebih daripada sesuatu, tidak mesti orang. Kadang-kadang kita berasa hebat kita daripada dengan binatang pun termasuk juga. Daripada kita ni besar ke diri kita. Bahkan ulama kata walaupun dengan Firaun ni laknatullah, mengaku diri jadi Tuhan, jatuh neraka, patak neraka terus. Sekiranya kalau kita berasa aku dengan Firaun hebat aku lagi, takabur kata. Baik tu jangan gaduh sebab kita tak tahu hujung jatuh kita. Kita tak tahu hujung jatuh kita. Kata kita dengan Firaun mana hebat, mana lebih, mana teruk, mana jahat kita dengan Firaun hujung jatuh. Tapi ci boleh tak mau. Ci boleh kita nak comel, nak molek, nak baik atas ibadat kita, atas amalan kita, atas iman kita hingga siapa bawa mati ci boleh lah. Tapi hujung jatuh semua boleh jamin tak? Tak boleh jamin. Tak boleh jamin. Bila tak boleh jamin kita kena lah ni, jagalah ni dah. Jagalah dengan amalan kita, iman kita, ibadat kita, istighfar banyak. Mudah-mudahan Tuhan jaga iman, jaga amalan kita, bawa mati. Cuma perasaan ni jangan biar ada lah perasaan hebat kita ni. Kata ulama, ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu, bahawa melihat ia seorang tu akan dirinya. Lihat di sini makna perasaan hati lah. Lihat ia seorang akan dirinya lebih daripada orang yang lain pada sifat kesempurnaannya. Ia pandai pada sifat-sifat yang ada pada dia. Tak kira lah ni di segi rupa. Tengok cumi, jangan juga aku. Kalau muda-muda dulu tukarlah sarapung tu duduk tepi, tapung tepi-tepi sarapung tu comel aku lagi. Kalau dengan jiran sebelah umum panggil tak dengar. Hebat aku lagi, rupa pun comel, tuai pun kulit putih, jalan pun segak pakai jadi pasal seorang gitu. Dia pasal kata dia hebat. Orang lain tak kira tu contoh pada rupa comel kata tu. Kita tengok comel aku, orang lain tak comel belaka, dalam hati lah tu. Ataupun dengan sebab harta akulah, hak pakai akulah, hak lebih tak ada orang hebat ada aku bab harta. Atau pada sorok kalau bab zangannya orang lain. Lepas belah buat bosai peri orang lain. Kalau ada aku kena akulah hak lebih. Horor sedap, tapi sorok yang sedap sungguh. Sorok dia kita tak napilah dalam pada besar sorok dia. Kalau pergi naik di Malaysia tu, Kuala Lumpur boleh nombor 1 juara nombor 1 lah betul sorok sedap sungguh, tapi jangan bangga, jangan perasa dengan sorok itu nikmat Allah bagi kepada kita untuk kita jaga. Itu adalah uji Allah. Allah uji dengan sorok lebih. Kita nak bangga ke tak? Kita nak perasa ke tak dengan sorok kita sedap? Contoh dengan sorok baik. Atau Allah Ta'ala uji kita dengan pangkat tinggi. Tu uji tu. Uji pangkat tinggi kita ni, jepuk demo, pilih demo. Contoh kata lagi akan datang demo pilih ni, buka ni. Buka pilih soto pak kita ni. Boleh kita jadi nayuk. Nayuk barihang cuan tambung. Tambung pun ada ni. Teh Sabang deh. Nayuk Teh Sabang boleh kita. Bila duk takhrisi ada pangkat berasa kenung. Pasal kata, hak duk lawan kita baru ni, hak tak boleh tu. Puak-puak hias je tu. Ada lawan tu, tak pakai gitu aja Jangan. Masalah kita duk takhrisi ada tamneng. Betul tu hawi kita jaga hati baik-baik. Kita berasa kata kita dengan demo sama yo.
ataupun nak oleh demo hebat pada kita pada satu-satu segi. Itu orang baik. Habis tu kita duk rendah lah baik. Janjing Nabi kata mana-mana orang tok diri dia rendah pada perasaan lah ni, pada perasaan. Pada perasaan kita tilik orang ni baik mung padaku, baik mung. Tak kiralah di segi mana pun orang ni Tuhan angkat darjat dia. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Mana-mana orang perasa kata dia rendah, dia tak pakai, dia ni tak lebih, Allah angkat dia pakai. Baik kita duk rendah weh, tapi rendah ni bukan makna zahir. Ni kadang-kadang setengah silap faham bila sebut atas tawaduk. Rendah duk bucu, pakai tak lebih, jalan rokok, tak tegur orang tu bukan tawaduk tu tak pakai lagu tu. Kerana ya tu nampak jalan rokok je lalu, tawaduk tu, bukan tawaduk tu. Panggil rokok. Tawaduk ni perasaan hati, sifat hati kita. Tak duk biasa lah, duk pok orang ramai. Dan akhir kita tak takhisi. Hati kita perasa kata kita ni tak lebih. Tawaduk walaupun duk takhisi. Pakaian hebat, tengok pada pakaian segak, tapi hati kita tak ada perasa dengan pakaian tu. Tawaduk. Bukan makna kata orang tawaduk kena duk biasa. Jangan buat gitu. Kita buat kena tawaduk duk hingga siapa pelekeh, hingga siapa jatuh pak hina, haram pula ada hukum. Duk bi kena. Karena kita nampak ya tu, ya ni orang bukan biasa tapi duk biasa saja. Hingga siapa duduk tempat cemah-cemah. Supaya apa? Nak orang nampak kata dia tawaduk. Jadi hina pula dah akhir-akhir. Bila hina, haram pula. Jangan Tuhan suruh jaga juga maruah. Negara hak kita kena jaga. Pertama, agama, yang kedua harta, nasab keturunan. Nah, jaga antara ni tu masuklah maruah. Apa maruah? Kalau bahasa Sia panggil kiat. Kita ni semua ada kiat belaka Tuhan beri. Atas masing-masing kiat kita kena jaga. Mari duk hina diri sendiri nak nampak demo nak pelakah kita tak leh. Jaga. Jaga kiat kita, jaga. Makna hormat diri kita ni ada masing-masing. Jangan kita menghina diri kita sendiri. Jangan kita pelakah diri kita sendiri, tengok siapa demo hina ramai-ramai kepada kita. Dan melihat ia akan orang yang lain itu lebih hina daripadanya ni. Ni panggil sifat besar diri. Pandai dia penuh, pandai orang lain tak pakai. Habis tu kita kena melia lah orang. Melia bukan makna pang. Papang baik lain, melia baik lain. Contohnya kata orang ni, kalau umur abai pada kita, panggil abai lah. Kerana abai. Panggil abai, kerana dia umur tua pada kita. Orang ni orang lapis pok darah panggil pok cik, panggil pak ngo, pok long atas ke ada lah dia. Kalau dia orang sulung, orang anak sulung pok long dak dia panggil. Anak tengah pak ngo. Nah, pak do. Tu tak tahulah kis gapo boleh panggil pak do tu. Nah. Ada macam-macam pak cu, pak wasu dak. Pak cu. Nak panggil melia dia. Melia pangkat dia tua pada kita, dia gapo pada kita nah. Kalau dia orang ada berpangkat sikit, kalau dia jadi gapo tamneng dia tu, panggil mengikut tamneng dia. Karena nak menunjuk kata kita hormat ke dia. Karena nayo, karena orang. Karena ni gapo kita tak reti kok lapis pangkat-pangkat. Soco. Karena tak lebar weh, ya ada ke pangkat. Hak tu hak dunia, lebih-lebih lagi pangkat di segi agama. Dia jadi cikgu tadika, panggil cikgu Dia jadi ustaz. Dia jadi tok guru, ada juga pondok anak-anak murid. Baba. Ni panggil nama kamu. Buat apa sahaja? Ada gitu. Kawan ni jadi tok guru, jadi pondok duk buka, duk kolah anak, duk murid beratus-ratus. Panggil nama. Mak ke? Mak. Ni buat apa sahaja dia. Oleh gitu. Betul masuk walaupun kita tak hina tapi bagai ya panggil rupa meh menghina. Orang duk panggil tok guru, duk panggil baba belaka, kita panggil nama saja. Tapi bapria panggil ahli-ahli dunia orang pangkat ni dia panggil molek dah. Naik. Nampak benar-benar dunia dia mana. Mono-mono nampak. Dan makna hak agama kita panggil lebih kurang, tiba-tiba hak dunia kita nampak ngokok-ngokok masuk dah. We ada bezalah kata kita ni ahli dunia ke ahli agama. Meliakan orang. Walau ada motu tak suruh panggil pun. Pok kita ya. Kita lah hati hakikat mana hasrat adalah hati kita, dalam hati kita dalam-dalam ni. Dan panggil babo kita tak sukalah. Makna tak ada dengan kita tak ada pondok, tak ada tok wakil. Habis dia panggil babo jebeh gitu. Makna kata hati tak ada rasa nak boleh terima mana. Kalau ustaz tu boleh tebal lagi lah ustaz tu. Babo rasa pembuka lagi nah.
Walaupun demo tu suka baik lah dengan kita, demo suka baik, tak salah kita suka baik dengan orang ni tak. Demo panggil babo, panggil ustaz. Boleh tak ada apa. Nah, tapi nak raya atas hati kita wasa tak duduk lagi situ mah. Tak siapa tangguh lagi kita nak jadi babo. Bos kau ada ustaz, cikgu tu boleh terbaik lagi. Baik tu molek lah, panggil ayah mai pun ayah lah. Asal jangan sakit perut, jangan cerah mutah. Sudah. Panggil gilah apa-apa pun. Makna panggil orang pun masuk dalam kata bagai kita ni kadang-kadang nak menyebabkan timbul sifat tak molek. Panggil pelekehkan orang. Hati kita ada dah tu. Kalau panggil tak comel tu. Panggil yang beliau-beliau, panggil yang lebih-lebih. Mengikut bagaimana keadaan orang tu. Orang adik pada kita panggil adik, orang kakak pada kita panggil abang. Orang pangkat tinggi pada kita mengikut pangkat dia. Yang kita panggil bukan nak pang, bukan nak sumbu. Panggil mengikut keadaan. Gitu bagi kata orang yang jago agama. Dan besar-besar orang ni. Mana berlaku. Maka ada ia mana? Ia takabur, besar diri tu. Setengah daripada segala sifat kecelaan yang di dalam hati. Sifat hati ni. Sifat nyombong, takabur, pandai hina, pelekeh orang, pandai diri dia lebih. Ini adalah sifat kecelaan duduk dalam hati kita. Adapun kita nampak zahir dia bertanggak dia ni, jangan gaduh tu zahir. Zahir dia nampak segak pakaian lebih wak mutu mahal-mahal kata hebat-hebat, hati kita tak tahu. Kita boleh tahu hati dia. Kita tak tahu hati dia, mungkin dia wasa tak hebat. Ni kita nampak orang pakai lebih, pakai segak, pakai hebat, tanya mau dia tu. Gaduh kata kok orang. Kita tak tahulah hati dia. Nah, hati Tuhan dia tahu. Dan Tuhan punya hati tu hak tahu. Bila kita kata ngaji sifat nyombong ni untuk ukur kita, bukan ukur orang lain. Kerana hati kita yang tahu hak kita. Kita ada tak nyakit ni? Kita ada tak perasaan ni? Bila tengok kat orang, bila pelaga dengan orang tu, padu dengan orang ni, kita berasa lebih kita. Ada ke tak? Bila ada nyombong kita, takabur tu panggil besar ke diri. Pas nak buat aku mana? Baiklah, buat tu baik. Buat tu baik dengan secara perasaan lah juga. Bila mari berasa aku hebat, aku lebih. Kita potong juga dengan secara perasaan. Tak pakai mung. Cuba kerak angin kat kita sendiri. Ni duk kerak angin orang semua. Kalau dia kedai kapi, tegak kerak, semua pucuk orang. Nampak nak nata puak, kerak pucuk. Nampak nak lebih sikit, perah, potong terik. Kerak kat perasaan kita. Kau mari nyombong, kau mari perasaan lebih, kita potong juga dengan secara perasaan. Tak lebih dia mung. Mung asal tak ada gapo. Asal apa-apa kedanu. Asal daripada air mani yang hino. Keluar daripada saluran hino. Tepat orang duk kecing. Mutubik mari. Tiba-tiba mu nak perasaan dengan hak Tuhan beri. Sikit sebanyak ni. So perasaan lah mu. Tak ada gapo lah kali mu. Tu kita kecek dengan diri kita. Untuk nak buat tubik. Sifat-sifat nyombong. Sifat-sifat takabur. Kecek katik dengan diri ni. Dengan diri kita ni. Kau mari sifat-sifat tak oleh tak. Ini sifat celah ni. Kalau hati kita ada perasaan lagu ni, duk perasa lebih, rasa hebat pada orang lain, hina orang ni selah hati dia ada sifat celah. Dan sebesar-besar maksiat, na'udzubillah, yang sembunyi. Orang ni melakukan maksiat. Maksiat, bahasa Arab, bahasa kita panggil deraka. Orang ni besar-besar deraka pada Allah. Hak deraka lagu mana tu? Deraka senyap. Zohir molek, Zohir nampak akapi yo. Duk pergi sok sejik tu Zohir. Pasal apa? Pasal hak nampak. Hak ni hak duk senyap di hati. Perasaan ni hak duk senyap di hati. Jaga molek. Ni faedah kita ngaji ilmu ni. Kadang-kadang Zohir tu comel dah. Maya Jumaah dah lah betul molek ah. Maya Jumaah istighfar mengatik comel dah. Jaga hak negatif. Kadang-kadang kita orang panggil kata nyomong dengan sebab molek kita tu. Kita maya sunat dah. Lepas ada maya ramai-ramai wisale jabat saleh buat tu ni. Orang lain tu baik. Kita maya sunat. Lepas ada maya sunat paling orang lain tak pakai dah. Kau waktu baik ke maya sunat. Orang panggil apa tu? Nyombong dengan ibadahnya gaduh. Kita boleh buat ibadat satu nikmat. Satu anugerah dari Allah. Tuhan gerak beri taufik hidayah. Boleh kita semaya sunat 2 rakaat. Apa boleh sudah bisaleh kita pandai kat orang lekeh. Jangan lekeh orang. Demo mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah. Boleh maya pukul ratik. Boleh maya sunat pukul ratik. Aku boleh dah ni. Tuhan beri aku. Mudah-mudahan kawan aku Tuhan beri ratik. Situ baik. Baik duduk situ. Lebih baik pada kata akulah dalam ramai-ramai orang tak pakai belakang tu nanti nak akeh je tu waktu tu. Nampak ada makan pula malam ni. Aduh nak makan tu. Mayalah kat sunat dulu. Kita berasa kata kita hebat. Orang lain tak pakai. Orang panggil kita ni nyombong dengan ibadat semaya 2 rakaat.
Bukan makna dengan harta saja nak nyamang. Bukan dengan sebab rupa comel, suara sedap saja, pangkat tinggi saja. Kadang-kadang dengan semaya 2 rakaat jadi. Jadi inilah ilmu supaya kita jaga perasaan hati kita. Jaga baik. Kadang-kadang dengan sebeh tangan jadi. Subhanallah, 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 tengok orang lain. Waktu aku seorang lah ramai-ramai. Sebeh ya. Acuh habis pahala amal ni. Jaga hati baik. Boleh buat comel. Pertama, jaga hati. Jagakan sifat-sifat tak baik dalam hati. Hak kata ini adalah maksiat, sebesar-besar maksiat. Hak duk senyap dalam hati kita. Jaga baik. Kita boleh tahu ni. Telah berfirman Allah Ta'ala, فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَقَبِّرِينَ, maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan sekalian yang membesarkan diri mana? Iaitu api neraka Jahannam. Na'udzubillah. Noh tempat duduk dia. Semaya, zikir begitu hebat, berselawat, bawa Quran semua lekat tangan, tapi menyomong dengan ibadat tempat duduk neraka Jahannam. Bukan nak royak atau dengan sebab dia maya ibadat tu masuk neraka, dengan sebab nyombong. Tu nak royak. Sebab tu jaga molek. Perasaan hati ni kadang-kadang yang telitah mari. Hak mari mula-mula tu bagi ittirar. Hak tu kita tak salah lagi. Dia mari litah mula-mula lah kaligus tu ittirar. Kita duduk dia dalam ibadat ataupun duduk dalam gapo-gapo satu-satu perkara dak. Nya marilah yang baikku pada demo Tuhan lah tu panggil adalah was-was daripada syaitan nak musakkan kita. Kita potong-potong. Tak lebih limau, tak hebat limau, potong-potong. Gitu cara. Habis itu dulu, dan sabda Nabi SAW pada barang yang menceritakan dia akan dia daripada Tuhannya yang beliau. Wallahu. Ada kulhu sikit. Baca kulhu sikit ramai-ramai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min jannati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qad aflaha man qala la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut fi hadzal 'asr. Insyaallah ta'ala bi rahmatillah wa karam. Ada nama khusus tak umum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amaka. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa jalali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tunji biha min al-ahwal wal afat wa taqdi lana min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at
وترفعنا بها عندك لأعلى الدرجات وتبلغنا بها شرايات بجميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وما حللناه للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وثوابا مثل ثواب ذلك لأرواح سائر الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والعلماء والصالحين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا دعاءنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله. Cái này rồi. Cái atau dia.